Benarkah dakwaan generasi muda hari ini lembik dan rapuh dari segi emosi? Dalam kalangan pensyarah, ini bukan hal yang luar biasa berhadapan dengan pelajar yang merungut tentang tugasan, assignment yang menimbun, tentang tugasan yang tidak dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan kerana masalah internet dan sebagainya. Dan sebagai seorang pelajar, sebenarnya bagaimana tips untuk self-healing? Itu yang penting apabila berhadapan dengan tekanan. Untuk bercakap berkenaan dengan mahasiswa lembik, rapuh emosi, kita bersama dengan Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, Pegawai Psikologi Kanan Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya Allah. Sihat. Sihat Alhamdulillah. Saya tengok tadi macam Blackpink datang. Rupa-rupa Nak bagi semangat. Nak bagi semangat, betul. Warna tu pun penting juga. Sebenarnya itu yang penting. Kita nak bawakan kepada Lensa PT malam ni. Sebenarnya Puan, baru-baru ni sebenarnya ada satu artikel ataupun viral satu artikel berkenaan dengan mahasiswa lembik. Jadi apa yang dikabarkan, yang diluahkan oleh pensyarah itu apabila mendapat rungutan mahasiswa tentang kerja kuliah yang perlu dilaksanakan. Tapi saya faham juga kadang KPI-nya pun daripada pensyarah pun satu juga. Tapi betul. Soalannya macam mana tu? Dia saya tertarik perkataan tu. Satu lembik, lepas tu satu lagi rapuh. Rapuh, lembik, rapuh. Lembik dan juga rapuh tu sebenarnya dia berdasarkan kepada fahaman berkaitan dengan sikap. Sikap yang negatif, sikap yang tidak ada daya saing, sikap yang tidak mudah fokus ya, dan juga mudah panik. Jadi sikap itu adalah satu fahaman yang negatif yang menyebabkan mahasiswa ini sukar untuk memahami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan peranan dan juga tanggungjawab mereka sebagai mahasiswa. Fokus utama kita sebut sebagai core businessnya adalah belajar. Ya, dalam proses pembelajaran ini ada tugasan yang wajib disiapkan. Jadi mereka harus dan wajib untuk menyelesaikannya walaupun ianya dirasakan sebagai terlalu banyak sehingga membebankan. Saya kira kalau dia faham tentang peranan, maka tidak akan timbul perasaan cuak ataupun panik sekiranya diberikan tugasan yang banyak. Sebenarnya generasi kini sekarang ni dengan generasi dulu ni ada beza ke ya? Puan, sebab kalau nak ikutkan dulu pun belajar juga, sekarang pun belajar juga kan. Tapi rungutan tu macam kurang sikit ke macam mana? Dia dewasa ini kita berada dalam generasi Z. Metaverse. Yes, metaverse di mana mereka ini terdedah dengan fasiliti yang banyak ya. Kemudian ada juga lambakan gadget di luar sana. Dan juga limpahan media sosial yang menyebabkan fokus itu mungkin lari. Fokus asal itu lari, menyebabkan mereka ini tak tahu mana satu keutamaannya. Ya, jadi trend itu berubah disebabkan oleh persekitaran sosial yang akhirnya mereka ini tidak dapat fokus, tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya, dan itulah yang menyebabkan ada gangguan-gangguan dari segi tingkah laku. Ya, kerana konsep pemikiran juga berubah, perasaan berubah, dan sudah pastinya tindakan yang diambil juga sambil lewa dan merasakan sempat lagi. Jadi budaya bertangguh itu pun mungkin semakin ada lah. Faham. Kerana semuanya di hujung jari. Mereka rasa tak susah. Kalau kita dulu zaman saya lah kan, nak kena pergi perpustakaan, nak pergi menelaah sumber-sumber rujukan. Kalau sekarang ini duduk dalam bilik pun dapat. Tapi ada juga yang mengambil kesempatan disebabkan oleh fasiliti yang banyak itu. Yang akhirnya memberi kemudaratan pada mereka sendiri. Itulah sebab kalau kita nak ikutkan sekarang ni tadi Puan ada cakap pasal media sosial sebagainya. Mungkin generasi sekarang ni apa yang tak puas hati tekan je hujung jari kita kata Puan. Tapi mungkin generasi dulu agak susah sikit kalau kena ikut pada zaman dulu pun nak tengok movie, nak tengok cerita tu kena tunggu mungkin TV1 pukul 9 malam lepas itu berita. Pun kalau ada. Itu pun kalau ada satu Ahad. Sekarang ni mana-mana. Berhenti makan pun boleh tengok cerita. Tapi itulah perubahan kita kata era yang kita lalui sekarang ni menjadikan lebih sukar untuk kita nak mendidik dan juga kita berhadapan dengan sebagai mahasiswa pun nak berhadapan dengan situasi kini. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini adalah perubahan media, perubahan teknologi itu sedikit sebanyak mengganggu-gugat mereka punya ini
asasnya perkembangan teknologi ini dia memudahkan. Dia bukan menyukarkan. Tetapi fahaman itu yang disalah tafsir. Sehingga menyebabkan tindakan yang diambil itu tidak selaras dengan kemudahan yang ada. Dan ada juga di kalangan siswa-siswi kita ni, dia terdedah dengan gadget kan. Social media, macam-macam aplikasi ada kan. Dan sepantas kilat pun kita boleh jadi famous. Sekiranya konten itu membenarkan viewer yang lebih ramai kan. Jadi pautan yang lebih pantas ini menyebabkan ada setengah mahasiswa ini dia memilih cara yang tidak sesuai untuk perluahan. Sedangkan kita ada cara yang tertentu, konsep yang tertentu, adab yang tertentu, etika yang tertentu. Ya, jadi kalau diikutkan benda ni adalah perlu melalui metod tradisi juga. Metod yang tradisi kan kita belajar melalui buku kan, dan ada bersemuka, tidak ada perhubungan secara maya yang terlalu luas kan. Kalau sekarang ni perhubungan maya tu dia lebih meluas. Tak pernah jumpa tapi akrab Tuhan saja yang tahu. Allahu Akbar. Saya terasa. Saya terasa. Begitulah ceritanya zaman kini sebenarnya. Saya teringat juga, saya tak pernah pula dengar zaman universiti. Mak saya dulu dia tertekan, dia stress. Dia cakap zaman universiti zaman yang paling seronok. Betul. Sebab zaman itulah nak belajar, zaman itulah nak cari power makwa. Zaman itulah nak persiapkan diri untuk kerjaya kan. Jadi dia penuh warna-warni sebenarnya. Tapi kalau kita anggarkan zaman berada di kampus itu sebagai memberi tekanan kepada emosi kita, pemikiran kita dan akhirnya tingkah laku juga tercalar, maka ianya adalah satu corak fikir yang salah, yang wajar diperbetulkan. Corak fikir yang salah ni saya suka kita nak flashback sedikit, Puan. Waktu zaman pandemik dulu kan, banyak kesihatan mental pelajar ini agak terganggu sedikit. Ada kes-kes yang mungkin tidak sedap ataupun tidak mahu kita dengar, tapi berlaku pada zaman era pandemik COVID-19 tempoh hari. Jadi berkenaan dengan isu kesihatan mental pada zaman itu, ada komen sikit, Puan. Bila kita sebut pandemik kan, masyarakat kita pada tempoh tersebut mengalami satu keadaan yang panik. Kejutan budaya. Kejutan. Trauma psikologi ada. Trauma emosi dan juga trauma dari segi tingkah laku. Maksudnya yang terkesan bukan sahaja mahasiswa tetapi semua orang, ya, lapisan masyarakat dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan semestinya ekonomi juga terjejas. Jadi sebagai mahasiswa yang baru sahaja mendaftarkan ketika itu, mendaftar masuk universiti ketika itu, dan pada ketika itulah bermulanya era di mana pembelajaran secara dalam talian. Jadi fasiliti yang terbatas, keadaan, kemudahan yang juga tak lengkap, kefahaman dan kesedaran tentang PKP itu sendiri pun tidak ada, yang menyebabkan memberi tekananlah kepada mereka ini, ya. Kerana dari segi masa nak dikawal selia sebaiknya, kemudian ada juga masalah dari segi stres tentang tugasan yang diberikan secara mengejutkan berturut-turut ini, menyebabkan mereka tak sempat untuk memahami apa yang berlaku. So itu yang boleh memberi tekanan dan juga gangguan dari segi kesihatan mental. Banyak lagi kita nak bercakap berkenaan dengan topik mahasiswa lembik, rapuh emosi ni sebenarnya, Puan. Tapi sekarang ni kita nak berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.